Dalam video ni kita akan tengok macam mana kita nak proses ataupun kita nak buat logik bisnes kita dalam controller dan kemudian kita akan pass ke dalam kita punya view. Dan bagi contoh ni kita akan gunakan form kita. Sekarang kita tengok dulu form kita. Okey, kita test dulu, kemudian nombor telefon, okey, kita masukkan nombor telefon dan email dan kita submit. Okey, macam sekarang ni katakanlah kita nak proses data kita. Contoh nama ni kita nak huruf besar dan kita nak buang dash ni dalam nombor telefon kita. Jadi cara dia sekarang ni kita nak buat proses tu dalam controller kita. Jadi kita akan ubah post ni ke semua data kita ni ke dalam kita punya controller. Ingat tadi form kita daripada sini dia akan pass ke sini. Jadi kita akan masukkan kita punya post kat sini. Dan kita simpan kita punya post value ni di dalam variable. Contoh ini nama, nombor telefon, kita akan letak telefon, kemudian kita punya email. Sekarang ni kita nak besarkan nama dan cara untuk besarkan nama, kita search dekat Google uppercase PHP dan kita jumpa function ni. Ini function dia. Jadi kita akan besarkan, kita letak sini dan kita save. Kemudian nombor telefon kita nak buang dash. Kalau nak buang dash, kita ada dekat syntax dia, kita guna str replace ni. Dan kita wrap dekat kita punya nombor telefon. Dan dia syntax dia kita nak remove hyphen ataupun dash dengan kosong. Okey, dekat sini maksud dia kita akan cari dash dalam kita punya nombor telefon ni dan kita akan gantikan dengan kosong. Kita tak ada space apa. Dan last sekali email. Okey, dekat sini sekarang ni kita dah buat proses, simple processing. Kalau sistem yang lebih rumit mungkin akan ada if else dan looping dan pelbagai lagi lah fungsi. Dan sekarang ni macam mana kita nak pass data yang kita dah proses dekat controller ke dalam kita punya view. Cara dia, kita akan dekat sini cara dia. Kita akan gunakan kat sini kita kena masukkan, dia akan terima array dan kita akan tulis, kita akan masukkan nama, kemudian kita akan ambil nilai nama ni, kita paste. Okey, kemudian yang kedua kita akan pass nombor telefon, kita ambil nombor telefon dan kita ambil nilai ni. Dan yang ketiga kita akan pass email. Email kita ambil, salah sini, kita akan declare email dan sini kita ambil email. Okey, dollar sign nama ni merujuk kepada semua ini variable ni. Sekarang ni kita save. Lepas kita save ni, ingat kita dah hantar dah tapi dekat sini kita belum terima. Jadi macam mana kita nak terima ni nama, telefon, email ni. Jadi kita gantikanlah semua ni. Ini kita padam sebab ini kita dah bawa ke dalam controller. Jadi dalam controller ni dah proses, kita nak pass balik lah lepas data kita proses. Jadi ini kita kena gunakan nama ni. Jadi kita padam. Jadi untuk nama kita akan gunakan nama. Yang kedua nombor telefon. Dan yang ketiga tadi kita ada email. Dan sekarang kita cuba balik form kita. Ni kita refresh. Kita ada
salah sintek kat sini. Okey, kita betulkan dulu. Save. Kita cuba refresh balik. Okey, dah berjaya. Sekarang kita masukkan nama, tengok. Tondo, nombor telefon, kita letak dash dan email. Kemudian kita submit. Kita tengok berjaya tak. Nama ni jadi huruf besar dan nombor telefon ni dah dibuang dash dia. Nampak? Kita dah berjaya dah. Jadi kita cuba tengok balik kat sini. Nampak ni. Sekarang ni kita dah berjaya pindahkan tadi. Daripada store ni tadi, kita pindahkan post ke dalam controller kita. Dan kita proses untuk huruf besarkan dan kita buang dash pada nombor telefon. Kemudian kita akan pass melalui sintek ni ke kita punya view. Dan nama ni kita boleh letak nama bebas lah. Okay, katakan ni nama 2 kan. Kita nak, kalau sini kita letak nama 2, dekat sini pun kita kena update 2. Kalau kita tak ada, jom kita tengok apa akan jadi. Nampak ada error ni. Sebab nama ni dia tak kenal. Nama ni tak kenal. Daripada controller ni kita pass nama 2. Tapi dekat store ni kita guna nama. Jadi dekat sini kita kena update juga 2. Dan kita cuba refresh. Berjaya. Dan dekat sini kita ada satu lagi cara. Okay, kita padam balik 2 ni. Dekat sini mula kita padam. Cara ni shortcut sikit. Macam ni sintek dia panjang ni. Cara kedua ialah, okay, saya duplicate dulu ni. Dan kita komen kat bawah ni. Cara kedua kita akan gunakan compact. Jadi kita masukkan nama, telefon dan juga email. Dan compact ni dia akan ambil nama ni. Jadi dia ambil nama ni dan dia akan pass pun nama yang sama juga. Jadi kita save dan kita cuba refresh. Jadi itulah fungsi controller. Kita akan proses dan kemudian logik apa semua kita akan letak dalam controller dan kemudian lepas selesai kita akan pass kepada view. Dan ini sintek dia, kita pass kepada view dan view ni fungsi dia hanya paparkan kita punya output. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan jumpa di video yang seterusnya.